bersama dengan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) mengenai isu hak asasi manusia pelarian etnik Rohingya. Tujuannya seperti yang telah kami edarkan surat jemputan ialah untuk kita mengambil perhatian serius terhadap keadaan etnik Rohingya yang dianggap sebagai suatu etnik yang dilupai atau dipanggil the forgotten people of Rohingya. Barangkali ada yang sudah pun mengambil sedikit maklumat tentang masalah Rohingya sekarang ini, tetapi tidak cukup mendalam tentang apakah yang harus kita berikan perhatian dan bagaimana kita harus bertindak, kerana yang terlibat di dalam program atau terlibat dalam masalah ini ialah saudara kita seagama, iaitu kaum muslimin Rohingya. Dan sehingga ini kalau diperhatikan sangat sedikit berita yang terkeluar daripada Burma atau Myanmar yang bercakap tentang Rohingya. Mereka mungkin kalau berita keluarkan mengenai Myanmar ialah Aung San Suu Kyi, proses demokrasi di Rohingya, pilihan raya mereka, tapi tidak ada barangkali dalam akhbar, dalam media yang saudara baca dan saudara ikuti, kecuali kalau saudara pergi ke internet. Kalau type Rohingya Code ada, barangkali kita ambil maklumat. Tapi umumnya saya rasa tak ramai orang yang memberikan perhatian kepada masalah Rohingya ini. Padahal kita tahu bahawa masalah Rohingya ini adalah masalah yang sangat serius, kerana dia membabitkan sudah lebih daripada 1 juta yang sudah menjadi pelarian terhadap saya. Tapi angkanya akan dibentangkan oleh seorang tetamu kita yang telah hadir pada hari ini, daripada etnik Rohingya tapi terpaksa lari ke Bangladesh. Jadi kita tahu bahawa pelarian ini yang sudah mencecah lebih daripada 1 juta terhadap saya, dan juga pelarian yang dipanggil internal displaced people atau IDP. Jadi maknanya orang yang lari dalam negaranya sendiri, daripada kampung asal terpaksa lari ke kampung lain, itu dipanggil IDP. Dan juga yang lari keluar daripada Myanmar, itu dipanggil refugees. Jadi isunya ialah mengenai hak orang Rohingya ini. Dan oleh kerana dia berkaitan dengan keadaan yang sangat rumit, maka saya kira atas nama dua badan ini, walaupun saya difahamkan ada NGO yang telah buat kerja agak lama, iaitu ABIM, dulu telah ada satu meja khas yang dipanggil The Rohingya Section. Tapi mereka membuat katanya program-program pendidikan, mereka membuat program yang berkaitan dengan masalah pelarian di Malaysia. Tetapi tidak ada orang yang membincangkan tentang masalah orang-orang Rohingya di Myanmar. Kerana masalahnya ialah mereka pernah jadi sebuah wilayah yang berdaulat, pernah dijajah, kemudian mereka merdeka, kemudian diserap di dalam Myanmar, jadi dalam Burma. Kemudian kita dapati akhirnya penindasan berlaku ke atas mereka. Bermakna isunya ialah isu politik kepada orang-orang Rohingya. Jadi apa yang berlaku bila mereka lari dan mereka ditindas di Myanmar, dunia tidak mengambil tahu. Badan-badan dunia yang ada cuma barangkali UNHCR atau United Nations High Commission for Refugees yang cuba mendaftar mereka di beberapa tempat di Malaysia, kemudian mungkin ada di Thailand. Tapi di Myanmar mereka sudah
pun terlalu banyak, mungkin dekat 9 juta. Jadi yang kita nak bincang ni bukan sangat soal pelarian di Malaysia, pelarian Rohingya di Malaysia. Kita ingin membincangkan tentang apa yang harus kita faham dan apa harus kita lakukan untuk membebaskan kembali orang Rohingya menjadi satu bangsa yang berdaulat, wilayah yang berdaulat, dan mereka harus diberikan hak untuk kembali ke negara mereka. Jadi sebab itu kita mengadakan sidang ini, yang kita tidak bercadang untuk buat persidangan besar yang barangkali menghabiskan sumber. Kita adakan perbincangan kecil begini, kemudian kita menetapkan apa yang kita nak lakukan. Untuk demikian tujuan kita berada di sini ialah mendengar status terkini Rohingya, apa yang sedang berlaku sekarang di dalam Burma, di dalam Myanmar. Ya. Kemudian barangkali sedikit mengenai Bangladesh. Sebab Bangladesh ialah satu negara yang paling besar menerima pelarian Rohingya, lebih kurang dekat 1,5 juta. Jadi ada sahabat kita ni, saudara Mahmud Ayaz, kita lantik dia untuk memantau di Bangladesh. Kemudian di dalam Arakan kita tidak ada maklumat kecuali kita telah mengantar Ustaz Muhammad Islam pada tahun lepas untuk pergi tengok sendiri, dan kebetulan dia pun ada keluarga yang terpaksa dia tinggalkan, melihat keluarga di sana dan mendapat maklumat terkini apa yang ada di sana. Jadi saya buat keputusan untuk mengadakan persidangan ini dengan kawan-kawan supaya kita tengok apa yang boleh kita lakukan untuk mengangkat perjuangan Rohingya ini peringkat antarabangsa, seperti perjuangan Palestin, seperti perjuangan Moro, seperti perjuangan Patani, seperti perjuangan Bosnia. Ya. Jadi itu yang saya rasa perlu kita beri perhatian. Agenda kita pada pagi ini, kita akan cuba tamat dalam sekitar pukul 12, paling lewat 12.30. Kita akan mendengar, saya menyediakan sedikit mukadimah kepada keadaan apa yang ada, sedikit dalam tempoh cepat 15 minit itu. Kemudian insya-Allah kita akan mendengar Ustaz Abdul Ghani untuk memberikan sedikit ucapan tentang peranan syura dalam isu-isu antarabangsa. Kemudian kita akan jemput Ustaz Mahmud Ayaz yang telah menyiapkan satu kertas dalam bahasa Arab, dan mungkin Ustaz Ghani akan berikan mukhtasarnya ataupun summarize untuk bantu kita faham apa yang beliau akan bentangkan dalam bahasa Arab. Dan kita ada Ustaz Muhammad Islam akan juga memberikan pandangan dia terhadap keadaan di Arakan. Selesai daripada itu, baru kita bincang apa yang boleh kita buat. Jadi saya nak padatkan itu. Ya. Jadi saya mula dengan sedikit pembentangan yang ringkas mengenai ini yang pernah saya bentang di beberapa roadshow. Jadi mari kita semak sedikit maklumatnya. Pertama, Myanmar ada 60 juta lebih kurang penduduknya, dan dianggarkan official non-official lebih kurang 10 ke 15% Muslim Rohingya. Saya tak tahu sebab pembacaan saya ada mengatakan kawasan Rohingya yang dia apa namanya di mana Rohingya saya tidak ingat. Ustaz tahu? Yang bersempadan Bangladesh. Arakan tahu? Ya, Arakan bersempadan yang ada bersempadan Bangladesh. Mana? Bangladesh. So dekat situ lah. Ya, tempatnya sini. Okey. So orang Muslim Rohingya ialah di situ, ya, di situ yang padatnya. Ada orang Islam di Renggu sikit gitu, tapi maknanya orang Islam di Rohingya ialah di kawasan bersepadan dengan Bangladesh. Sejarah Arakan yang perlu kita tahu ialah Arakan pernah diperintah oleh Hindu, Buddha dan Muslim.
Dan Kesultanan Islam Arakan bermula sejak 1430 dan dijajah oleh Burman Raja Badau Paya pada 1734. Bermakna Kesultanan Islam Arakan memerintah selama 350 tahun. Maknanya Arakan ni yang sekarang Burma panggil dia Rakhine, dia orang tukar nama, asalnya Arakan, pernah menjadi sebuah pemerintah Islam selama 300 tahun lebih. Ya. Dan kalau kita tengok peta, ternyata ada menunjukkan, kalau kita tengok lebih dekat, bahawa Arakan itu memang pada abad ke-15 dianggap dalam Atlas of World History ini indicating Arakan as a Islamic state. Jadi ada sejarahnya, ada historinya, ada tarikhnya bahawa Arakan is an Islamic state pada tahun abad 15. Pada 1824 Inggeris menjajah Arakan dan kemudian Arakan diletak di bawah India. Kemudian 1937 Arakan dipisahkan dari Inggeris dan India. Arakan diisytiharkan menjadi sebahagian daripada Burma. Tiba-tiba bila dia dijajah, kemudian bila nak dimerdekakan, dia terus British serah kepada Burma. Jadi itulah sejarahnya macam mana pada tahun 1948 Arakan masuk dalam Burma. Padahal dia negeri yang asing. Ini map of present Arakan yang ada, yang warna kuning, ya, warna kuning. Saya warna kuning. Oh sorry, yang pink di atas. Arakan yang kuning ya. Bukan. Arakan Yang mana saja? Dia dekat laut ya. Ya, ini kuning ini. Bahagian ini. Oh yang kuning ya. So sebab itu mereka banyak lari itu melalui laut lah. Okey. Kemudian rakyat minoriti yang ditindas ini sejak rampasan kuasa 1962 oleh Jeneral Newing. Beliau merampas harta milik komuniti India, kemudian komuniti Cina dan akhirnya dia merampas komuniti Rohingya. Bagaimanapun rejim sekarang melancarkan penghapusan etnik Rohingya sehingga mencapai kemuncak. Jadi bila diambil, dirampas, akhirnya komuniti Rohingya menjadi mangsa. Rakyat Rohingya diusir dari tanah air mereka dengan cara penindasan, pembunuhan, penyiksaan dan pencabulan paling zalim. Penindasan terhadap agama dan politik dilaksanakan secara penghapusan etnik terhadap komuniti Muslim Rohingya di tanah air mereka. Ini dipanggil ethnic cleansing, ya, dia panggil extermination of Rohingya. Baik, sejak kemerdekaan Burma pada Januari 48 itu, umat Islam Rohingya sentiasa menjadi sasaran penindasan tentera. Jadi ini generalnya yang telah membuat dasar untuk menghapuskan orang Rohingya.